B. Okey. B ni. Oh takkan tak masuk gitu. Dia pun tak start air kah? Tak. Tak start air? Tadi? Tak. Ya Allah. Abang tak masuk ni. Ha? Abang tak masuk ni. Oh, Abang tak masuk ni. tu bodoh rekod. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta buka kamera semua. Nak pakai lah. Pakailah, nampak kemas sikit. Yang ni Ai. tak boleh. Ni macam aku je. Yang ni plan ni lah ni. Ni tempat hitam. Nak 150 kilo. Buat je 150 tak apa. Tapi untuk bulan ni punya target 2,500. Tak apa. Apa macam tu? Apa masalah? Target. Buka dah. Ha? Apa dia? Buka lah. Tu. Oh. Abang kat cik dia. Tu. Yang lain kita buka kamera. Buka kamera tau. Buka je lah. Abang kat cik dia. Apa dia? Ni abang tak masuk ni. Mana? Tak approve lagi. Tak air tak masuk ni. Tak ni. Sempurna. Abang kat cik dia. Dia kat mana? Dia kata apa ni? Awak tak abang kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pagi ini untuk sesi SPSG secara online. Alright, so sebelum kita start, Dapat dah 13. saya nak minta Abang Sahar lah, boleh tak bacakan doa? Boleh, Bos. Dah daftar dah. Dengar tak? Dengar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau memudahkan urusan kami hari ini, ya Allah. Kau berkatilah perjumpaan kami ini, ya Allah. Ya Allah, mana rezeki kami jauh dekat Allah. Jika susah permudahkan, jika jauh permudahkanlah, jika jauh permudahkanlah, ya Allah. Sesungguhnya kami padamu kami memohon keampunan dan hanya padamu kami pertolongan, ya Allah, ya Tuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, thank you Abang Sahar. Okay, so
Pada pagi ni saya akan membuat seperti biasa, saya akan membuat sedikit sharing sebelum kita share kita punya pledge pada minggu ini. Alright, dan kita buka kepada kalau ada apa-apa persoalan ataupun apa-apa sharing selepas tu lah. Alright. So, apa yang saya nak share pada setiap hari Isnin selepas ni, saya akan share kisah-kisah tokoh-tokoh dunia, okey, kisah-kisah tokoh-tokoh dunia, kejayaan, kegagalan ataupun apa sahajalah, tak kisah, okey. Untuk kita semua ambil pengajaran daripada kisah-kisah orang yang kebanyakannya orang yang berjaya lah. Kita akan share, jarang lah kita nak share berkenaan dengan orang yang gagal lah. Okey, tapi kita tengok mungkin lah ada juga tokoh-tokoh yang gagal yang boleh diambil pengajaran, mungkin kita boleh share juga lah. Okey, pada satu masa nanti. Alright, so untuk minggu ni, saya nak mengambil peluang, untuk share sedikit seorang tokoh ni, seorang tokoh dalam tokoh Islam, dan dia juga ialah salah seorang Nabi kita, So saya nak share mengenai kisah Nabi Isa. Nabi Isa Ibnu Maryam. So saya akan bercerita sedikit mengenai beliau, alright, dan kita akan ambil sedikit input yang bagus, yang kita boleh gunakan dekat dalam bisnes kita. Alright, tu semua orang tahu. Isa ialah Nabi yang nombor ke-24 lah, kalau yang wajib diingati. Wajib diingati, ada 25 Rasul, dan Nabi Isa adalah yang ke-24. Tiada Nabi selepas Nabi Isa selain Nabi Muhammad. Sebelum tu memang sentiasa ada, setiap masa ada Nabi yang memberikan dakwah pada umatnya, tapi selepas Nabi Isa dia stop lama sampailah Nabi Muhammad turun dan akhirnya habislah wahyu dekat situ. Alright, so semua orang tahu Nabi Isa ni dia dilahirkan tanpa ayah, tanpa ayah. So saya nak start saya punya cerita bermula daripada ibunya dulu, daripada ibunya Maryam. Maryam ni adalah anak kepada Imran dan Hannah. Nama ibu bapa dia lah. Nama ibu bapa dia Imran dan Hannah. Kalau kita tengok, Imran dan Hannah ni ialah satu pasangan suami isteri yang telah lama berkahwin, tetapi Hannah adalah seorang yang mandul. Hannah adalah seorang yang mandul dan tidak dapat mandul tu tidak dapat melahirkan anak. Dia tidak dapat melahirkan anak. Dan usia dia dah tua, dah sangat tua, dah sangat melepasi umur kebiasaannya lah. Orang yang boleh beranak ni. Tapi Hannah ni dia tetap berdoa. Dia tetap berdoa dari semasa ke semasa, setiap hari tanpa dia rasa putus asa. Dia berdoa kepada Allah SWT. Dia berdoa kepada Allah SWT supaya dia dikurniakan anak juga. Dia dikurniakan anak juga. Dan pada satu hari dikabarkan Hannah ni mengandung. Hannah ni mengandung. Dan Imran suami dia sangat-sangat suka tapi sangat-sangat tidak percaya. Dia sangat tak percaya dan dia bertanya kepada beberapa orang, macam mana isteri aku boleh mengandung, isteri aku dah tua, isteri aku ni mandul, tapi bagaimana boleh mengandung dan sebagainya. Dan ada malaikat yang beritahulah, anak yang dikandungnya itu tidak akan diganggu oleh iblis dan akan memanfaatkan seluruh hidup dia ke jalan Allah. Dan kita nak jadikan cerita, lepas tu Maryam tu dilahirkan. Maryam lahir ke bumi, iaitu ibu Nabi Isa tu.
Okay, dia lahir dan dinamakan Maryam. Tapi Imran ni, bapa dia, okay, Imran ni meninggal sebelum dia lahir. Okay, Imran ni meninggal sebelum dia lahir. So jadilah Maryam ni adalah anak yatim tanpa ayah lah. Dia bukanlah tanpa ayah, dia ada ayah tapi ayah dia dah meninggal dunia. Alright. Dan pada ketika itu, maka berebutlah untuk hak penjagaan Maryam ni masa tu. Okay, ramai orang nak menjaga Maryam ni masa dia masih baby lagi. Dia nak jaga masa baby ni, okay. So semua orang pun ni lah nak berebut hak tu, dan akhirnya diorang decide untuk buatkan undian. Okay. Imran ni adalah salah seorang, Imran bapa Maryam ni adalah salah seorang saudara paling terdekat dengan Nabi Zakaria. Okay. Nabi Zakaria. So Nabi Zakaria adalah lebih kurang, kalau kita tengok dia macam ketua, lebih kurang ketua lah pada masa tu. Alright. Dan melakukan undi. Okay, melakukan undian pertama Nabi Zakaria menang. Okay, Nabi Zakaria menang. Tapi orang-orang semua tak puas hati. Okay, orang-orang semua tak puas hati. Dia adakan kembali undian yang kali kedua, dan seterusnya undian kali ketiga. Tetap Nabi Zakaria menang, dan akhirnya Nabi Zakaria menjaga Maryam. Okay. So Maryam ni dia duduk dengan Nabi Zakaria daripada kecil. So maksudnya dia diasuh oleh Nabi. Okay? Dia diasuh oleh Nabi Allah juga. Alright. Daripada kecil. Okay? Tapi Nabi Zakaria dia tengok Maryam ni dia ada satu kelebihan. Okay? Dia berbeza daripada orang lain. Sebagai contoh, salah satu contohnya, apa kelebihannya yang ada pada Maryam, apa yang berbezanya Maryam ni dengan orang lain. Pada musim sejuk, okay? Pada musim sejuk, Maryam keluar, okay? Maryam keluar daripada rumah, dan bila dia pulang ke rumah, okay? Bila dia pulang ke rumah, dia boleh bawa buah-buahan yang segar yang baru dipetik. Okay? Buah-buahan yang segar masa musim sejuk. Okay? Memang tak ada buah yang masak lah masa musim sejuk sepatutnya kan. Okay? So pada masa itu Nabi Zakaria cakap, okay, dia ni memang sesuatu lah. Dia ni memang sesuatu, memang dipelihara oleh Allah. Okay? Dan memang betul lah, dikabarkan, okay? Dikabarkan Maryam ni memang tak pernah diganggu oleh iblis. Okay? Memang tak pernah diganggu oleh iblis. Okay? Dan pada satu hari ketika remaja, Maryam ni dia memang hanya duduk dengan family dia saja. Okey. Maksudnya dengan Nabi Zakaria dan family lah. Okey. Dan salah seorang anak Nabi Zakaria ialah Nabi Yahya. Okay. So dia tak pernah, dia jarang keluar, dia tak jumpa dengan orang, dia tak bergaul dengan orang, apatah lagi orang lelaki. Okey, dikabarkan juga, Maryam ni dia tak pernah bercakap pun dengan lelaki yang lain. Okey, dia tak pernah bercakap, tak pernah bergaul dengan lelaki yang lain. Okey, tapi kalau kita tengok pada satu hari, okey, dekat dalam Al-Quran ada tulis benda ni, dekat dalam Injil pun ada tulis benda ni. Okey, Jibril datang. Jibril datang. Dia bagi tahu Maryam. Dia bagi tahu Maryam yang dia akan mengandung. Okey, dia akan mengandung dan lahirkan anak. Dan lahirkan anak walaupun dia tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Alright. So you just imagine pada zaman tu, dia macam zaman sekarang juga kan, ada ramai umat manusia. Dikabarkan pada masa tu ada lebih kurang 1 bilion manusia. Sekarang 7 bilion. Alright, dikabarkan masa tu ada lebih kurang 1 bilion, tak sure betul ke tak. 1 bilion. Secara tiba-tiba Maryam tak berkahwin, mengandung, dan dia kata dia dihembuskan rohnya ke dalam rahimnya oleh Allah SWT. Okay? So you just imagine bagaimana 1 bilion orang akan percaya. Just imagine pada zaman sekarang perkara tu berlaku. Takkan ada orang yang akan percaya. Takkan ada orang yang cakap benda tu ramai orang yang menuduh lah dia berzina lah, dia apalah dah pada masa tu. Okay? So hebatnya pada masa tu ujian kepada Maryam ni, okay? Dia dicemuh dan pelbagai. Okay? Tapi dalam pada 1 bilion orang yang tak percaya tu, okay, ada beberapa orang saja yang percaya, iaitu family dia sendiri.
Okay, family dia sendiri termasuk Nabi Zakaria. Hanya ini sahaja orang yang percaya. Yang lain tak percaya. Okay, just kita imagine lah. Kita imagine zaman sekarang, tiba-tiba kita tengok jiran kita, dia tak pernah berkahwin dan dia remaja, muda sangat, okay, muda, tiba-tiba mengandung, tak berkahwin. Kan? Apa yang kita akan expect? Kan? Apa yang kita akan expect? Kita expect berzina. Kan? Okay? Dan inilah yang berlaku pada Maryam pada masa tu. Inilah yang terjadi, cemuhan demi cemuhan demi cemuhan. Dan Maryam ni dia betapa hebatnya pada masa tu dia kena cemuh, betapa teruknya dia kena, dan dia membawa diri lah. Dia membawa diri pergi ke sana, pergi ke sini, apa semua kan. Okay? Dan Maryam dia mengandung seperti orang biasa mengandung. Okay? Seperti orang biasa mengandung, dia rasa sakit, perut membesar dan sebagainya. Okay? Dan sampai pada masa satu hari sedang dia berjalan, dia rasa sakit, terlalu sakit. Dia duduk di bawah pokok kurma. Okay, pokok kalau digambarkan pokok kurma tu yang tidak berbuah. Okay, di tepi sungai, dia tak berbuah, tetapi dia duduk di bawah tu sehingga dia punya sakitnya sampaikan dia terbaring dekat bawah pokok kurma tu, dan akhirnya dia melahirkan baby dia lah. Dia melahirkan babynya di bawah pokok kurma. Dan you just imagine orang beranak, dia rasa sakit yang sama seperti orang lain beranak. Dia terasa tersangat haus dan tersangat lapar, dan dia goyangkan pokok kurma tu secara tiba-tiba jatuh buah-buah kurma lah. Jatuh buah-buah kurma dan dia ambil dan dia makan buah kurma tu dan dia minum air sungai yang ada di sebelahnya. Okay? Dan pada ketika itulah lahirnya Nabi Isa. Okay? Lahirnya Nabi Isa, ataupun dikenali nama lain Nabi Isa ialah yang dikenali oleh orang Kristian ialah Jesus Christ ataupun Nazaret. Itu nama lain dia. Alright. Dia Nabi Isa ni ataupun Maryam tu dia melahirkan Nabi Isa di Palestin. Okay? Di bumi yang bergolak sekarang ni lah. Okay? 9 kilo daripada Baitul Maqdis. Okay? 9 ke 10 kilo daripada Baitul Maqdis lah. Okay, dia dilahirkan di situ. Dan kalau kita tengok tempat lahirnya dinamakan Baitul Laham. Okay, Baitul Laham. Sampai sekarang disebut Baitul Laham. Dia ada nama Inggeris, dia nama Israel. Okay. Yang bermaksud tempat lahir. Bermaksud bahasa Arab tu Baitul Laham, bahasa Melayu dia tempat lahir. Okay. So dia dilahirkan dekat situ. So kemudian Maryam bawa lah ke rumah Nabi Isa. Okay. Nabi Isa ni dia bawa ke rumah, tapi seluruh orang kampung, orang kota dekat Palestin tu agak maju lah pada ketika itu. Okay. Seluruh orang di sana mencemuh dia, mencemuh lagi lah. Okay. Sebelum ni mengandung, sekarang ni dah bawa bayi pula apa semua. Okay. Dia bawa bayi, dan pada ketika itulah mukjizat pertama Nabi Isa ditunjukkan oleh Allah SWT. Nabi Isa yang masih bayi, yang masih baby lagi tu, okay, membalas kata-kata orang yang mencemuh Maryam. Okay, yang dia berkata-kata, dia bercakap ketika baby dengan dia mengatakan yang ibunya tak berzina. Okay, ini adalah kurniaan Allah. Dan semua orang terkejut lah. Semua orang terkejut apa semualah pada ketika itu. You just imagine lah kalau benda tu terjadi sekarang, macam mana terkejutnya kita. Kan, sama jugalah orang tu terkejut pada zaman tu. Alright. So dia cakap, dia berpidato dengan orang yang mencemuh ibunya masa tu. Okay? Dia berpidato, dia melawan cakap dengan orang tu, dan dia backup Maryam lah, mak dia. Okay? Dia backup mak dia, mengatakan mak dia tidak berzina, mak dia tak buat perkara yang terkutuk dan sebagainya. Okay? Dan orang sangat-sangat terkejut pada ketika itu. Okay? Dan ketika meningkat remaja, Nabi Isa ni dia ada mukjizat lain. Dia boleh menyembuhkan orang buta. Okay? Dia boleh menyembuhkan orang buta. Dia boleh menyembuhkan penyakit kusta. Dia pernah menghidupkan 4 orang yang telah mati. Okay? Telah mati dan hidup semula.
Okay, dan ini adalah mukjizat Nabi Isa. Okay, dan pada masa tu bila dia boleh buat benda-benda ni semua, okay, dia boleh buat perkara-perkara benda ni semua, dia boleh baikkan penyakit kusta tu dengan sekelip mata, orang yang buta daripada lahir tiba-tiba boleh melihat dengan macam biasa. Tu pada masa tu pendeta ni kan, pendeta ni dia cakap, mulalah dia cakap benda tu sihir lah apa semualah kan, dia cakap. Dan diorang menaburkan fitnah kepada Nabi Isa. Menaburkan fitnah kepada Nabi Isa pula pada masa tu. So mulalah kecoh lah pada masa tu. Kecoh pada masa tu berlaku, dan sampailah satu masa pada masa ni pendeta-pendeta ni semua pada masa tu diorang ni berpandukan kitab Taurat. Berpandukan kitab Taurat, tapi bukannya Taurat yang asal yang turun dekat Nabi Musa tu, tapi Taurat yang telah diubah, sama juga macam Injil yang dah diubah sekarang ni. Diorang berpandukan kitab Taurat pada masa tu, tapi mereka ni melakukan benda-benda yang banyak benda yang tak betul lah. Banyak benda yang tak betul. Dan pada ketika itu Palestin ni adalah di bawah naungan Rom, kerajaan Rom. Di bawah naungan kerajaan Rom. Dan kalau kita tengok raja dia pada masa tu, iaitu Raja Herodes. Raja Herodes nama dia lah, nama raja tu. Dia mengetahui benda-benda mukjizat Nabi Isa ni. Dia mengetahui mukjizat Nabi Isa ni, dan dia mengarahkan untuk menangkap Nabi Isa. Menangkap Nabi Isa. Tapi Maryam dengar benda ni. Maryam dengar benda ni, dan dia terus bawa Nabi Isa lari ke Mesir. Dia bawa lari ke Mesir dan duduk di Mesir selama 12 tahun. Alright. So selepas 12 tahun dia pulang semula ke Palestin. Ketika itu umur Nabi Isa 30 tahun. Berumur 30 tahun pulang kembali ke Palestin. Dan pada pulang ke Palestin tu, Nabi Isa diganggu oleh iblis. Diganggu oleh iblis untuk dia buat sesuatu lah. Iblis suruh minta dia buat sesuatu. Tak silap saya, iblis tu suruh dia jadikan daun kering kepada makanan. Jadikan makanan supaya iblis tu, dia kata iblis tu lapar lah, ada apa semua. Alright. So dia iblis suruh, tapi Nabi Isa tak buat. Nabi Isa syak itu adalah iblis, dan Nabi Isa terus meminta pertolongan daripada Allah SWT, terus bersujud pada Allah Ta'ala. Dan pada masa itulah Jibril datang, dan pada masa itulah terjadinya kenabian Nabi Isa. Nabi Isa diangkat sebagai Nabi. Alright. Dan Nabi Isa ni, dia diangkat sebagai Nabi, dan dia diturunkan kitab Injil pada dia. Dia diturunkan kitab Injil, ataupun kita ada pihak orang Kristian memanggil Bible lah. Panggil Bible. Dan kitab Injil adalah untuk umat-umat Nabi Isa. Kitab Injil ni ialah dia, kalau kita tengok dia pembenaran, dia membenarkan, dia memperbetulkan ajaran kitab Taurat yang telah salah. Dan juga pemberitahuan, dia jabatan pemberitahuan kepada bakal ada Al-Quran satu hari nanti yang akan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itulah kitab Injil. Dia memang dah tahu kitab Injil ni takkan bertahan lama. Dia hanya sampai pada satu ketika pada zaman Nabi Muhammad. Untuk umat Nabi Muhammad lah, untuk kita lah. Alright. Dan pada masa itu, Raja Rom ni, dia masih nak membunuh Nabi Isa ni. Dia masih tidak puas hati. Tapi Nabi Isa ni, dia ada 12 orang kawan yang dipanggil Hawariyun. Hawariyun. Kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW, dia ada sahabat. Dia dipanggil sahabat-sahabat. Tapi Nabi Isa dia ada 12 orang Hawariyun. Hawariyun ni ada banyak-banyak nama lah. Nama dia, kalau kita tengok namanya banyak yang dah ditukar kepada English. Ada nama Peter lah, John lah, ada dan sebagainya. Banyak nama dia. Saya tak boleh nak ingat semua. Alright.
Hawariyun ni lah yang dia cover Nabi Isa. Okay? Kalau dalam keadaan sekarang ni mungkinlah kita boleh ibaratkan macam Nabi Isa ni mungkin pada masa tu Perdana Menteri, Hawariyun ni adalah menteri-menterinya. Okay? Kita boleh anggap macam tu lah lebih kurang. Okay? Dia ni lah yang backup Nabi Isa, dia ni lah yang melawan apa-apa saja masalah. Tapi ketika itu tentera Rom sangat kuat. Okay? Tentera Rom sangat kuat. Tentera Rom mencari Nabi Isa di semua tempat. Dia cari kat semua tempat. Dia nak cari Nabi Isa, nak tangkap juga Nabi Isa. Dan Nabi Isa ni pergi berdakwah daripada setempat ke setempat secara menyuruh. Dia menyuruh dari satu tempat ke satu tempat, satu tempat ke satu tempat, duduk di dalam gua, duduk di hutan, duduk di mana-mana lah. Okay? Untuk mengelak daripada ditangkap daripada Raja Rom. Dan dalam pada masa yang sama dia berdakwah dan umat dia semakin ramai lah masa tu. Okay, umat dia semakin ramai walaupun ramai lagi yang tidak menerima. Okay? Ramai lagi yang tak menerima ajaran dia. Sebab masa ni diorang ni masa tu Yahudi, Nasrani, apa semua kan, diorang ni memang beriman, diorang boleh kata beriman kepada Taurat lah, walaupun Taurat tu dah diubah suai. Okay? Tapi umat Nabi Isa yang memang ikut ajaran Nabi Isa digelar Nasrani. Okay, digelar Nasrani. Yang sebelum tu semua Yahudi lah, ikut pada Nabi Musa punya kitab lah. Okay? Dan dia adalah pengikut-pengikut Nabi sebelum tu lah. Nabi sebelum tu. Dan pada masa tu ialah Nabi Zakaria. Okay? Dan pada masa itu sangat special sebenarnya. Masa tu sangat special. Dia ada 3 Nabi sekali yang berkhidmat lah pada masa tu. Ada Nabi Zakaria, anak dia Nabi Yahya, dan juga Nabi Isa. Nabi Isa ni anak saudara kepada Nabi Zakaria. Okay? Dan anak kepada Maryam. Okay? Tiga-tiga ni berkhidmat tapi di tempat yang berbeza lah. Okay? Pada asalnya berada di tempat yang sama tapi diorang berpecah. Okay? Dan kaum-kaum Nabi Isa yang memang beriman pada Allah pada masa itu, mengikut ajaran Nabi Musa, digelar Nasrani. Okay? So dalam 12 orang Hawariyun ni, okay, dalam 12 orang Hawariyun ni dia ada seorang yang bernama Yudas. Okay, Yudas lah. Okay. Yudas ni tiba-tiba dia tertarik dengan tawaran daripada Raja Rom untuk memberi maklumat pasal Nabi Isa lah. Tawarannya ialah 30 dinar pada masa tu. Dia 30 dinar kalau sekarang tak adalah sebesar kan. Okay, tapi pada masa tu saya tak sure lah sebesar mana amount 30 dinar tu. Okay. So dia tertarik dengan tawaran 30 dinar tu dan dia belot. Okay, dia belot kepada Nabi Isa kerana tamak. Alright. Dan dia membocorkan rahsia yang dia, Nabi Isa dan Hawariyun yang lain 11 lagi berada di satu tempat ni lah, dan saya tak tahu, saya tak dapat baca dan tak dapat pernah tahu dekat mana tempat tu. Okay? Dia cakap dia bocorkan rahsia kepada tentera Rom, dan tentera Rom datang ramai lah. Tentera Rom datang ramai, tapi Nabi Isa dia tahu. Okay? Nabi Isa dia tahu benda tu, dan dia makan malam bersama 12 orang Hawariyun ni. Kalau dalam Kristian ni dia panggil the last supper. Dia ada istilah the last supper, itulah makan malam tu. Dan dia tahu memang Yudas ni dah belot. Okay? Yudas ni dah belot dan dia dapat lari daripada situ. Okay? Dan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menukar, okay? Allah menukar muka Yudas ni, okay? Muka Yudas yang belok ni tadi, yang bagi tahu kat tentera Rom, Allah tukar muka Yudas ni kepada muka Nabi Isa sebiji, 100%. Dan pada ketika itu jugalah Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah SWT sehingga sekarang. Okay? So Nabi Isa memang tak pernah meninggal dunia. Dia tak pernah meninggal, dia tak pernah wafat. Okay, dia masih hidup. Cuma kita tak tahulah dia hidup kat mana sekarang ni. Dikabarkan di langit lah mungkin, tapi kita tak sure. Okay? Dan Yudas ni dia telah menjadi Nabi Isa punya muka, tangan apa semua lah sama 100%. Okay, 100%. Dan
dia ditangkap. Yudas ni yang ditangkap. Tentera ni okey, ni Nabi Isa, confirm ni Nabi Isa, dan dia tangkap. Dan dia diseret daripada tempat yang dia ditangkap tu sampailah tempat dia disalib. Dia sampai tempat dia disalib tu lah, kan? Okey. Dia dipukul, biasa macam Israel sekarang lah. Macam orang Israel sekarang ni, Yahudi kan. Okey, dia tangkap, dia pukul dan dia seret Yudas ni. Okay, yang diorang ingat Nabi Isa. Okey, tapi Yudas ni, dan akhirnya dia salib. Okey, dia disalib. Dia bukanlah nak disalib ke apa, dia direntangkan tangan dia di satu kayu sebenarnya pada masa tu. Okay, dia tak adalah istilah disalib lagi sebenarnya. Okay, dia rentangkan tangan di kayu dan akhirnya dia mati di situ, Yudas. Right? Tanpa orang tahu yang sebenarnya Nabi Isa telah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright. Dan begitulah kisah Nabi Isa pada masa tu. Dia stop dekat situ. Sebab kita kena tahu juga, orang Yahudi ni dia memang suka bunuh Nabi. Dia memang suka bunuh Nabi. Alright. Semua Nabi dia bunuh sebab dia tahu bila Nabi ni dia tak suka, dia akan ada Nabi lain ganti. Dia akan ada Nabi lain ganti. So Nabi Zakaria juga dia mati dibunuh. Okey. Tapi Nabi Yahya juga mati dibunuh, tapi Nabi Yahya mati dibunuh dengan kejam. Tangannya, kakinya semua dipotong-potong. Dia macam style macam Mona Fendi bunuh Datuk Mazlan. Lebih kurang macam tu. Okey. Tapi dekat Turki Museum Topkapi masih ada lagi tangan original Nabi Yahya yang tak dimakan oleh ulat langsung. Mungkin Allah pelihara itu sebab itu adalah tangan Nabi Yahya tak dimakan ulat langsung, masih original ada di Museum Topkapi pada masa tu. Okey. So, itulah Nabi Isa. Dan Nabi Isa juga dibunuh lah. Orang semua tahu Nabi Isa dibunuh juga dan disalib dan mati disalib pula. Okay, tapi pada yang sebenarnya Nabi Isa telah diangkat ke langit. Okay, dan Nabi Isa dia akan turun kembali ke bumi. Okay, tapi dia bukan turun sebagai Nabi, dia turun seperti kita, umat Nabi Muhammad. Dia akan turun macam kita ni umat Nabi Muhammad. Dia bukan turun sebagai Nabi. Okay? Dia bukan turun sebagai Nabi, dia akan turun sebagai umat Nabi Muhammad. Dia akan beriman kepada Al-Quran. Okay? Beriman kepada Al-Quran, apa yang akan jadi pada masa tu. Okay? Dajjal turun. Okay? Dajjal turun. Dajjal yang sebenar-benarnya akan turun. Imam Mahdi turun. Okay? Imam Mahdi yang akan mengetuai umat pada masa tu. Okay? Dia orang akan turun dan berlawan. Kita tak tahulah lawan yang jenis macam mana, kita tak dapat nak bayangkan lah. Okay, kita nak dapat bayangkan dia lawan bertumbuk ke, dia lawan secara masing-masing general askar dan berperang ke, itu kita tak tahu. Tapi pada masa itu juga, selepas itu Nabi Isa akan turun. Nabi Isa akan turun, dia akan solat. Dia bila dia turun saja, bila dia turun, dia memang turun daripada langit macam tu. Pada umur dia masa dia diangkat tu, dia tak macam kalau kita tengok Imam Mahdi dikabarkan kemungkinan akan lahir daripada salah seorang daripada umat sekarang ni, daripada bayi dibesarkan semua, dan dia adalah Raja Mahdi. Okey, dan dia akan jadi ketua jeneral dan sebagainya. Okey, tapi Nabi Isa dia diturunkan daripada langit macam tu, dengan bentuk dia telah dewasa, dan dia turun, dia terus bersolat, berimamkan Imam Mahdi. Saya sebut Raja Mahdi tadi, Imam Mahdi kan. Okay. Dia akan Imam Mahdi akan menjadi imam pada Nabi Isa, dan selepas itu Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Okay. Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal, di mana Dajjal pada masa itu dianggap macam Tuhan. Dia gelar diri dia Tuhan, dan semua orang ingat Dajjal tu Tuhan. Dia kembali kepada zaman macam zaman Fir'aun nanti masa tu. Okay. Dajjal tu adalah Tuhan. Tapi pada masa tu diceritakan Nabi Isa akan menengking Dajjal, dan Dajjal terus cair dan mencair. Dia cair, dia jadi macam cair lah. Okay? Dan pada masa itulah semua orang akan tahu iaitu Dajjal ni bukannya Tuhan. Dajjal ni bukannya Tuhan. Alright. Dan
Tapi Nabi Isa dia tak bagi Dajjal mati macam tu saja, dia tetap bunuh Nabi Isa Dajjal dengan cara yang dia bunuh lah. Cara yang dia bunuh, mungkin dia bunuh pakai pistol tu, pakai senapang tu, pakai pedang tu, kita tak sure. Sebab pada masa tu dikabarkan juga pistol tu semua dah tak ada lah, tinggal macam perang zaman dahulu balik kan. Kita tak sure macam mana, kita tak dapat nak gambarkan, tapi ini yang akan berlaku. Alright, dan selepas Dajjal mati, Nabi Isa juga menguruskan Ya'juj dan Ma'juj, Gog and Magog, kalau bahasa Kristian tu lah, dia akan menguruskan Ya'juj dan Ma'juj, dan selepas itu dia akan memimpin dunia selama lebih kurang sampai 40 tahun. Umur dia 40 tahun, dia memimpin dunia ni, Nabi Isa bersama dengan Imam Mahdi. Dan selepas 40 tahun tu Nabi Isa akan wafat. Setiap orang yang hidup akan mati, dan Nabi Isa juga tetap akan meninggal dunia seperti biasa. Dia akan wafat juga, tapi dia tak wafat dulu, dia wafat pada akhir zaman nanti. Itu yang dia akan buat lah. Itu yang diceritakan akan terjadi. Dan selepas tu Imam Mahdi akan teruskan. Lepas tu Islam akan dia dah naik, lepas tu dia akan hancur, dan selepas tu ada tiupan sangkakala. Dia akan ada dukun dulu, dia akan ada dukun sebab Dajjal dia maju semua dah keluar. Dia akan ada dukun dulu, matahari terbit daripada barat, dan akhirnya api akan keluar daripada tanah, membakar dunia ni. Gempa bumi akan berlaku. Gempa bumi itu akan berlaku, akan menghancurkan segala-galanya dekat atas dunia ni. Dan selepas itu tiupan sangkakala daripada malaikat Israfil, dia akan menggulung alam. Dia bukan menggulung bumi, dia menggulung alam. Itulah yang orang kata ada flat earth. Orang salah anggap, dia orang kata flat earth sebab dia ingat menggulung. Menggulung tu bukan menggulung bumi ni. Kalau menggulung bumi memang betul bumi ni flat earth, tapi dia bukan menggulung bumi, dia menggulung alam. Seluruh alam ni dia seperti satu hamparan. Bumi dekat situ, Marikh dekat situ, Zuhal dekat situ. So bumi ni ialah bulat, memang ada bentuk dia lah, apa yang dia cakap tu sfera ke apa benda lah, dia tak betul-betul bulat kan. So dia akan menggulung alam ni dan menghentak. Selepas dia dah gulung tu, dia akan hentak benda tu, dan semua orang akan tercampak keluar daripada alam ni. Dan alam ni habis. Dan kemudian tiupan sangkakala kedua selepas beberapa puluh ataupun ratus tahun akan berlaku tiupan sangkakala kedua oleh malaikat Israfil. Sangkakala kedua tu akan membangkitkan semua umat manusia daripada zaman Nabi Adam sampailah orang yang terakhir sekali pada masa tu, dan akan dihimpunkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, dan kemudiannya akan dihisap. Dan masa itulah kita berebut untuk mendapatkan syafaat Nabi, syafaat kubra. Syafaat kubra ni ialah kabel. Dia macam kabel. Kalau kita dapat syafaat kubra, kita masuk syurga terus. Kalau kita tak dapat syafaat kubra, kita kena hisap. Kita kena hisap lah. Alright. Dan pada masa itulah satu hari seperti 1000 tahun lamanya, dan matahari sejengkal daripada di atas kepala. Dan itulah yang akan terjadi pada masa itu di padang mahsyar. Dan kita akan meniti titian sirat. Kalau kita lepas titian sirat tu yang dikatakan setajam 7 kali lebih tajam daripada pedang, dan 7 kali lebih halus daripada sehelai rambut, kalau kita lepas, kita akan masuk ke syurga. Kalau kita jatuh di bawah, itulah neraka. So itulah kisah Nabi Isa. Serba sedikit yang saya nak share dekat sini. Cumanya saya nak share juga apa pengajaran yang kita boleh dapat. Apa pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah Nabi Isa ni. First kali saya nak cerita pasal Maryam. Pasal Maryam, dia percaya apa yang dia buat. Asalkan benda tu dia tahu betul. Dan jangan peduli kata orang lain. Dia mengandung, dia tahu dia tak berzina, dia tahu dia tak pernah disentuh oleh lelaki, dan dia tahu bahawa Jibril yang dah cakap dekat dia akan mengandung. Dia tak kisah pun apa kata orang lain, tapi dia percaya apa yang dia buat. Dan kita perlu ada benda ni, kita perlu percaya apa yang kita buat, tak kisah apa orang lain nak cerita, pedulikan. Pedulikan. Itu dekat dalam bisnes. Ada orang kata, kau ni buat apa ni, apa semua, biarkan.
Janji kita buat perkara yang betul, kita kena percaya dan terus buat. Okay. Yang kedua, saya nak sentuh pasal Hanan. Hanan ni siapa? Hanan ni mak, ibu kepada Maryam. Okay. Dia sangat-sangat percaya kepada Allah, okay, percaya kepada Allah SWT, dan terus berdoa tanpa putus asa walaupun dia tahu mustahil. Dia tahu dia mandul, dia takkan mengandung, okay? Dia takkan mengandung. Okay? Orang mandul takkan mengandung. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, kalau mandul memang tak ada ubat, okay? Memang tak ada ubat, right? Tapi dia tetap percaya Allah tu boleh buat apa sahaja. Dia percaya, so dia tetap berdoa tanpa putus asa walaupun benda tu mustahil. Sama juga dekat dalam bisnes ni, kita relate dalam bisnes, apa pun yang mustahil, kalau kita percaya pada Allah, kita berdoa, benda tu tak mustahil akan tercapai. Kalau kita cakap lagi 2 bulan ni kita nak MDRT, betul nak MDRT, walaupun benda tu macam mustahil, tak adalah mustahil sangat pun, tapi okeylah, kita rasa benda tu mustahil, kita teruskan berdoa dan berusaha, dan akhirnya insya-Allah kalau Allah berkenankan, kita akan dapat. Okay? Apa lagi pengajaran yang kita boleh ambil daripada Nabi Zakaria? Nabi Zakaria ialah saudara terdekat Imran. Okay? Bapa Imran ni bapa kepada Maryam ni. Okay? Dia bertanggungjawab. Dia sangat bertanggungjawab. Dia nak jaga Maryam selepas kematian Imran. Okay? Bukan selepas kematian Imran. In fact, Maryam ni memang lahir, masa Maryam lahir tu Imran dah meninggal. Kan? Dia bertanggungjawab dan dia percaya pada ahli keluarga dia. Maryam ni mengandung. Dia yang percaya. Okay? Dia yang percaya pada Maryam ni, sedangkan orang satu alam ni memang tak percaya pada Maryam. So sama juga kita dekat sini, kita dalam agensi, kita dalam satu company, kita perlu percaya. Kita perlu bertanggungjawab, itu yang pertama, dan kita perlu percaya kepada tim kita. Kita perlu percaya pada tim kita. Alright? Dan kita, pengajaran yang lain ialah pengajaran daripada Nabi Isa sendiri lah, sentiasa berpegang pada tali Allah. Okay? Dia berpegang pada tali Allah, itu of course. Okay? Dia pun Nabi kan, kita pun dah tahu. Tapi dia terus berdakwah walau apa ugutan yang diterima sekalipun. Raja Herodes, Raja Rom pada masa tu, ugut dia macam-macam nak tangkap dia, dan tentera Rom berkejaran serata tempat untuk tangkap dia. Okay? Untuk tangkap dia. Tapi dia terus berdakwah. Okay? Dia terus berdakwah. Apa ugutan sekalipun, apa ancaman sekalipun, dia terus berdakwah. Dan apa yang kita kena buat dekat dalam bisnes kita, apa sekalipun yang terjadi, okay? Apa sekalipun yang terjadi, kita tetap berdakwah. Apa dakwah kita sekarang? Okay, dakwah kita kepada membawa orang Islam. Ya betul, itu masih perlu diteruskan. Tapi dakwah kita yang memang terang-terang kita buat sekarang ialah dakwah takaful kita. Okay, dakwah takaful kita, terus kita memberi penerangan kepada orang lain, kepada masyarakat di Malaysia terutamanya, mengenai takaful. Alright. Dan pengajaran yang terakhir yang saya nak share kat sini, okay, ialah Yudas adalah orang yang belot, Hawariyun yang belot, yang memberitahu kepada tentera Rom di manakah keberadaan Nabi Isa dan Hawariyun yang lain lah. Dia bagi tahu. Okay? So ini kita boleh ambil pengajaran juga. Kita jangan mengkhianat tim kita, jangan mengkhianat kawan kita. Okay? Jangan mengkhianat ketua sendiri. Sama, tak kisah. Kita jangan mengkhianat tim kita, kita jangan mengkhianat ketua kita, jangan mengkhianat organisasi kita. Kan? Kita tak boleh benda tu. Sebab kalau kita buat benda tu, dia akan berbalik pada kita. Sama juga macam Yudas, dia buat benda tu dan Allah tetapkan, Allah tukar muka dia kepada Nabi Isa, tukar bentuk badan dia kepada bentuk badan Nabi Isa, dan akhirnya dia yang ditangkap. Dia yang ditangkap oleh tentera Rom. Okay, at last kita tahu kuasa Allah boleh buat apa saja. Yudas ditukarkan kepada Nabi Isa. Dan yang disalib itu, yang disalib itu adalah Yudas. Yang berwajahkan, berbentuk badankan Nabi Isa atas kuasa Allah SWT. Dan saya nak share sikit beberapa orang yang dekat dalam ni sangat special. Yang saya cerita ni sangat special. Nabi Zakaria memang special lah, dia adalah Nabi. Nabi Isa of course sangat special pada kita. Dia adalah salah seorang Nabi ataupun Rasul yang digelar Al-Amin. Ada 6 Nabi kan, Al-Amin, dan Nabi Isa salah seorang ni. Okay. Sangat special. Tapi ada 2 orang lagi yang special
iaitu Maryam, ibu Nabi Isa. Okay? Ibu Nabi Isa ni memang special. Yang kedua ialah Imran, bapa kepada Maryam. Okay? Sampaikan Allah kurniakan special tak specialnya diorang Imran dengan Maryam ni, dua-dua dekat dalam Quran ada nama surah. Okay? Ada nama surah Ali Imran dan surah Maryam. Okay? Betapa specialnya diorang. Okay? Kalau kita ada banyak cerita pasal sahabat-sahabat Nabi semua, kita ada banyak cerita. Tapi semuanya dia dalam Al-Quran pun ada cerita, tapi dia a part of ayat Quran tu berceritaan dengan macam orang ni dan orang ni. Tapi Imran dan Maryam ni sangat special, dia ada satu surah khas yang atas nama dia orang. Right? So itulah sedikit sebanyak penceritaan saya mengenai kisah Nabi Isa. Okay, dan pengajaran yang kita boleh ambil dekat dalam bisnes. Okay, apa yang penting kita kena percaya. Kita kena percaya pada diri kita sendiri, kita perlu percaya pada tim kita, dan kita perlu sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Okay, selepas kita berusaha dengan keras dan kita teruskan berdakwah. Okay, kita teruskan sebarkan takaful ni. Okay, so itu sajalah penceritaan saya. Saya kalau benda ni boleh membawa manfaat, bolehlah memberi gunalah ia sebaik mungkin. Andai kata saya ada tersalah cerita ke aku, saya minta maaf awal-awal. Okay, sebab ini adalah daripada cerita ni adalah daripada pembacaan saya. Ada 3-4 sumber yang saya baca, dan juga daripada cerita orang yang saya pernah dengar sebelum-sebelum ni sepanjang hidup saya kumpulkan sekali, dan ada juga saya tengokkan daripada social media untuk saya gabungkan semua benda tu, okay, untuk jadikan cerita pada hari inilah, insyaAllah. Okay, so kalau ada apa-apa kesilapan mungkin bolehlah beritahu kepada saya, tak ada masalah. Mungkinlah macam kat sini Udin sekolah agama dulu kan, mungkin ada kesilapan, boleh beritahu pada saya. Mungkin kita ada ustaz dan ustazah suami isteri Ami dan Hafizah kan. Okay, kalau ada lah. Okay, so saya rasa itu saja cerita saya. Saya akan menutup cerita saya. Okay, untuk kisah Nabi Isa ni. Dan selepas ini kemungkinan kita akan cerita pasal orang lain pula. Dan bukan kisah Nabi saja. Saya tak akan cerita kisah Nabi saja, sebab kalau saya nak cerita fokuskan kepada kisah Nabi saja, mungkin 25 minggu je, lepas tu kita dah tak ada modal lah nak cerita kan. Okay, kita akan cerita mungkin pasal politician, mungkin pasal bisnes-bisnes yang berjaya apa semua, dan kita akan ambil pengajaran kat situ lah. Dan kita boleh jadikan ini, you all boleh jadikan benda ni sebagai modal. Mungkin ada poin-poin dekat dalam penceritaan saya yang kita boleh ceritakan dekat klien. Okay, mungkin lah, okay, yang kita boleh relate. Alright, so itulah berakhir cerita tu, dan kita kembali kepada bisnes kita yang nyata pada hari ini. Okay, apa yang kita nak buat pada minggu ini. Alright, apa yang kita nak fight untuk minggu ni. Minggu ni ialah minggu, kalau secara formalnya ialah minggu kedua bulan November lah, dah masuk minggu kedua. Tapi sebab kita masuk November di pertengahan minggu, so hari ni baru 6 hari bulan. So ini yang kita perlu buat lah. Okay, sekejap ya. Okay, ini yang kita perlu lakukan ialah kita punya target dan kita punya sales. Alright, seperti yang kita dah discuss pada hari Jumaat lepas, kepada siapa yang tak ada pun kita, itu siapa yang masukkan, Bella tak selesai ada masukkan dekat dalam grup. Okay, kita punya kita punya survey pasal nak buat sales tu. Saya harap semua akan buat benda tu. Okay, saya tak tahu you dah buat ke belum. Yang ada hantar foto untuk tengok, bukti dah buat hanya Kak Desi. Okay, dan saya ada betulkan beberapa perkara. Saya tak betulkan soalan tu, memang kita dah stick lah kan. Tapi adalah kesilapan daripada segi word besar, word kecil, tanda koma ke apa benda lah, apa jarak tak jarak. Okay, saya dah betulkan.
dan saya dah cakap dekat Newbury. Okay. So saya harap semua orang akan buat, dan saya cakap dekat Kak Desi juga, dan saya nak cakap dekat semua orang juga, very simple, dapatkan 5 orang yang isi survey tu setiap hari. Dapatkan 5 orang yang isi survey tu. Kalau you malas nak keluar direct approach, you boleh guna WhatsApp, you boleh guna LinkedIn, you boleh guna Facebook, you boleh guna IG Messenger. Dekat Messenger pun boleh juga you nak pass dekat orang link tu, tak ada masalah kalau you malas nak keluar. Tapi make sure ada 5 orang at least jawab sehari. Kalau you rajin, yang lebih bagus untuk dapatkan kolam yang berbeza, you keluar setiap hari. Nak dapatkan 5 kontak, mungkin you perlu tunggu 10 orang. Okay, sekejap je benda ni. You tengah makan pun you boleh dapat 10 orang. Buat dalam bentuk QR code, link QR code tu, buat dalam bentuk tu, suruh orang scan. Bila dia scan, soalan tu terus masuk dekat dalam handphone dia, dia boleh terus jawab. Dia boleh terus jawab. So saya harap kalau setiap hari you boleh buat 5, katakan hari ni you buat 5, esok you dah boleh call 5 orang tu. You boleh call dan you proses lah, buat appointment ke, macam mana lah, dia akan ada proses lah. Dia nak delay dulu lah, minggu depan jumpa lah, ada yang tak nak jumpa lah, itu normal lah. Tapi hari ni buat 5, esok call. Tapi esok call 5, tapi buat 5 lagi. So setiap hari ada kontak yang baru. Dan kita dah tahu dia punya tahap peluangan dia. Lebih kurang lah kita boleh bajet dekat situ melalui soalan-soalan yang kita buat itu hari. Di mana kita dah bincang panjang lebar pasal soalan tu. Satu session Warzone tu kita bincangkan pasal soalan tu saja, dan kita dah keluarkan soalan yang terbaik untuk semua orang. You boleh WhatsApp, you boleh apa semua, tak ada masalah. Alright? Itu yang saya nak suruh buat. Minimum 5 orang sehari, setiap hari. Kalau you rajin nak keluar hari-hari pun okey. 5 orang ni bukannya susah sangat sebenarnya, saya cakap bukannya susah sangat. Saya paling simple kita pergi kedai makan. Kedai makan, kita makan. Tapi janganlah makan dekat mamu. Kalau makan dekat mamu kita tak boleh buat. Kita boleh makan dekat mamu, tak ada masalah. Tapi kalau kita makan dekat mamu, kita tak boleh buat benda tu. Kebanyakannya ejen. Tapi ada jugalah staff Maybank dan staff shipping kan. Boleh je. Itu kita boleh buat. Kita boleh makan dekat luar lah. Nanti kita boleh makan kat luar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita duduk dekat stesen minyak sekejap je nak dapatkan 5 orang. Nak tegur 10 orang sekejap je dekat stesen minyak. Sangat sekejap. Kita boleh tengok kereta dia, kereta mahal sikit kita tegur, so dia sekian. Yang kedua. Yang ketiga, kita boleh pergi sembahyang berjemaah. Zuhur, Asar. Kita tetapkan Zuhur, Asar, Maghrib. Kita sembahyang berjemaah. Dan kita tukar-tukar masjid. Dia tukar-tukar masjid dan kita dapat jumpa orang sekejap je lepas salam tu. Dah wirid apa semua, dah baca doa, salam, kita duduk luar cepat-cepat. Janganlah masa tengah salam lepas wirid tu, masa tu nak suruh orang scan. Kita duduk luar masjid cepat-cepat. Tegur 5-10 orang. Tetapkan, okey, Zuhur dengan Asar. Katakanlah kita ni memang teruk lah orang ni, tak semayang jemaah. Bukan tak semayang. Tapi nak pergi masjid tu tak kan. Kalau nak nampak muka waktu Zuhur, Asar kat masjid tu Ramadan ni kan. Tapi sekarang ni kita buat. Nak tetapkan Zuhur, Asar, kita semayang berjemaah dekat masjid. Kita try dapatkan 5 kontak sehari. So kita tak payah buat direct approach lah. Kita buat macam tu je. Kita buat macam tu je. Dan percayalah cakap saya, kalau kita semayang awal waktu, ni sikit lah keagamaan sikit lah. Kalau kita solat awal waktu, Zuhur tu awal waktu, berjemaah tak berjemaah pun sama, tapi dia awal waktu, Zuhur awal waktu, Asar awal waktu, kita akan rasa hari kita panjang. Dan kita boleh buat banyak kerja. Percaya, sebab kita dah semayang. Kalau kita tak semayang lagi, tak solat lagi, kita asyik memikirkan aku tak solat lagi, kejap lagi nak solat, dan waktu tu semakin pendek. Alright. So itu je cara dia. Banyaklah cara lain sebenarnya yang kita boleh dapatkan tanpa kita buat direct approach ke formal direct approach. Malam tak ada apa, plan 2-3 orang pacak dekat bank. Dapatkan seorang 5 kontak, tegur 10 orang. Pergilah bank yang busy sikit, macam sebelum ni kita pernah buat session 18 antara yang busy kan. Pergilah. Pergi 2-3 orang misi,
dapatkan 5 kontak je. Kalau malas kita kodok untuk 2 hari, kita buat 10 kontak hari ni. Esok tak payah buat lah. Okay? So cara-cara macam tu yang insyaAllah mungkin akan membantu daripada segi aktiviti, disebabkan apa yang paling teruk sekarang dekat KMU, result adalah teruk, tapi result teruk disebabkan aktiviti yang sangat lemah. So kalau kita yang ada datang hari ni ada 6 orang ni, ada Ami saya rasa juga, dan saya yakin ada Kak Desi juga kan, kita yang hadir ni, kita mampu kita ubah perkara ni dan adakan aktiviti yang lebih bagus kan, insyaAllah result kita akan semakin bagus. Okay, so sekarang ni seperti biasa kita akan ambil masa sekejap untuk kita share kita punya target minggu ini. Sekejap ni. Alright. Saya nak benda ni jawapan daripada sini, dan planning aktiviti minggu ni tu you boleh planning apa-apa lah, you nak plan apa benda yang you nak plan, tapi saya nak you plan sekali macam mana you nak dapatkan survey. Okay, macam mana you nak dapatkan survey dan berapa target survey yang you nak dapatkan pada minggu ini. Okay, boleh tak? Right, itu je saya minta. Alright, kita nak, kalau kita nak ubah sesuatu ni, kalau kita nak ubah, kita buat betul. Okay, kita buat betul, dan kalau kita tak buat betul, dia akan jadi masalah. Kita takkan berubah. Okay, kita takkan berubah. Okay, so saya mulakan ni, saya ambil daripada yang ada kat gambar saya ni, daripada kiri ke kanan. So saya start dengan Saiful Adha dulu. Okay, Assalamualaikum. Target pada Disember ni macam itu 170 lah. Maknanya bulan ni 85, bulan depan pun 85 lah. Okay, shortfall target masih kosong. Okay, target minggu ni saya kena ada at least 22k lah saya nak kan, 41 apa semua. Okay, yang macam kata cakap, saya minggu depan tak dapat datang ni, Jumaat tu. So nanti saya ambil lah untuk yang buat survey tu. Okay. Untuk social media memang tak ada lah kita social media ya. Okey, tips minggu ni dia macam biasalah. Saya memang hari ni pun kejap lagi 12.30 saya appointment. Petang ni pun satu ada appointment, new appointment. So minggu ni saya rasa appointment dalam 11 lah kalau confirm jadi. Itu saja untuk saya. Target minggu ni berapa ni? 22k. Saya genapkan lah, kata dia kalau nak sampai untuk tu 21,000 berapa tadi, saya genapkan 22 lah. Okay. Ada soalan untuk bro? Ada tak soalan? Ataupun ada tips untuk bro? Tips untuk saya? Tips lah, apa macam boleh lah coaching lah, macam coaching. Ada tak ada coaching bro? Tak ada Udin, kau coaching bro je. Tips sikit saya Udin. Okay, Assalamualaikum. Saya Puan Adha. Waalaikumsalam. Okay, tak ada. Semua tak ada apa pun. Cuma bro, apa yang nampak bro kena buat balik lah, itu je sebenarnya. So kena aktiviti tu kena lebihkan lagi. Okey, baik. Macam bro memang tak dinafikan dia punya prospek memang boleh katakan high end lah. So setiap kali close memang customer tu akan dapat close besar lah. Besar tu lebih kurang 5,000, 10,000 ke atas lah. So nak kena cari lebih lagi lah, itu je. Kena banyakkan lagi jumpa prospek yang macam tu. Terima kasih. Okey, terima kasih Syahudin Sukiman. Okay. So 22,000 ni kalau untuk orang lain mungkin agak besar, tapi untuk bro saya tak rasa dia besar. Okay, nak kata kecil sangat tu taklah kecil sangat kan. Tapi saya rasa
dia patut capai lah minggu ni. InsyaAllah. Okay, dia patut capai. Right, sebab bukan besar untuk dia. Kalau saya cakap untuk sebahagian orang yang lain, 22,000 ni mungkin besar, mungkin 50-50 boleh capai. Okay, tapi lain untuk bro. Okay, saya next, Nas. Assalamualaikum, selamat pagi semua. So untuk target sampai Disember, still saya maintainkan minimum 90,000. So that's mean shortfall target saya 60,000. Target untuk minggu ni saya try buat 10,000 ANC dalam sampai hari Ahad nanti. So planning aktiviti minggu ni macam bos kita dah suruh kita buat untuk survey tu lah. So survey tu planning saya akan gunakan mostly social media lah. Saya akan gunakan social media. Saya try buat dekat LinkedIn. Okay. So dan tempat lain saya akan buat jugalah, macam Facebook ke IG. Tapi more fokus sebab macam bos cakap itu ataupun semua orang tahu, kualiti prospek kebanyakannya dekat LinkedIn. Okay, dekat IG, Facebook ni kan tak ada kualiti tapi kurang sikit lah. So kita dapatkan leads. So planning posting social media. Saya sekarang ni saya tengah just promote saya punya promotekan diri. So promotekan diri maksudnya just saya tak jual apa-apa, just beritahu saya siapa, saya buat apa servis yang saya berikan. So saya tak ada buat posting untuk mereka kad ke hibah ke apa. Saya just propose saya punya servis, itu saja. 10,000 10,000. Okay. Abang Sarah, coaching Nas. Abang Sarah ke Kak Desi ke? Tak ada saya. Okay, saya Nas ni dia punya aktiviti mungkin agak kurang, tapi daripada segi networking dia tu memang boleh kata lah. Sebab circle dia mungkin dia banyak kontak-kontak macam kawan-kawan daripada lain-lain jenis background kan. So dari situ mungkin Nas boleh orang kata buat COI lagi lah. So lebihkan lagi dia punya closing ataupun dia punya presentation. So far macam saya pernah tengok pun Nas dia punya PR dia memang antara yang terpower lah. So harap Nas dapat teruskan lagi dia punya aktiviti dan terus maju jaya Nas. Okay, Nas. Terima kasih. Okay, Nas cakap tadi dia nak buat dekat LinkedIn tu. Ya betul, okay. Memang betul prospek dekat LinkedIn tu nampak okay lah, lagi better. Tapi kalau dekat Facebook, apa yang saya nampak, kalau friend list yang kita ada, macam saya cerita saya, kalau friend list yang saya ada mungkin tak berapa kualiti, bukan tak berapa kualiti, tapi benda tu dah lama dengan kita. Dia dah tahu dah apa yang kita buat apa semua kan. Tapi apa yang saya nampak kita boleh gunakan dekat Facebook ni, grup-grup yang ada jual-jual apa-apa kan. Grup yang jual beli dekat grup, ataupun grup-grup macam grup Kelang ke, grup Shah Alam ke, grup session 7 ke, session 12 ke, session 12 ada ke? Session 11 ke, setiap grup Banyak boleh lama. dia ada komuniti dia tersendiri. Kita boleh ambil satu posting, kadang-kadang dia ada 300-400 komen kat situ. Daripada situ kita boleh baca komen, yang mana komen yang ada macam ilmiah sikit ke apa ke, kita boleh PM dia. Cumanya dekat Facebook kita tak macam LinkedIn. Kalau dekat LinkedIn sehari kita nak PM orang, kita nak messenger orang 50, 100, 150 pun tak ada masalah. Takkan ada kena apa-apa tindakan. Tapi dekat Facebook ni kita tak boleh nak banyak. Kita boleh lah kita buat sehari maybe 20 orang kita PM kat Facebook yang daripada komen-komen tu kan, yang memang bukan friend list kita pun sebenarnya. So kita, itu yang saya nampak kita boleh buat.
Alright, next Kudin. Okay, Assalamualaikum. Right, so target sampai Disember saya letak sama, okay, 120,000. So shortfall lebih kurang dalam 85,000. Okay, so target minggu ni saya letakkan target 10,000 NC dan planning so Tak dengar berapa target? Putus-putus. 15,000. Ya. Dia keluar pula. Sorry, terkeluar pula. Okay, target minggu ni 15,000 NC. And then untuk planning minggu ni saya akan cuba gunakan semua platform yang ada. Okay, dalam masa yang sama buat direct approach untuk dapatkan kontak tu. Okay, saya untuk buat call juga. Okay, sebab ada beberapa prospek yang saya belum kontak lagi yang saya dah kumpul sebelum ni. Okay, and then planning posting pun dah termasuk dalam untuk planning aktiviti lah. Okay, posting saya akan gunakan, saya cuba gunakan semua platform yang ada untuk jual diri lah orang kata. Okay, jual diri dan dalam masa sama untuk dapatkan kontak daripada kita punya survey. Okay, and then tips, saya tak ada tips apa minggu ni. Okay, cuma saya ada terbaca beberapa hari lepas satu tajuk. Okay, Tan Sri Azman Hashim. Okay, siapa yang tahu Tan Sri Azman Hashim, dia dulu M-Bank Group punya CEO. Okay, dia tawan Gunung Kinabalu pada umur dia sekarang 84 tahun. So you imagine umur 84 tahun dia boleh tawan Gunung Kinabalu setinggi lebih kurang 4,000 meter. Okay, apa yang saya nak relatekan dalam tips dia, yang kita boleh relatekan dalam bisnes sebenarnya, bagi saya kita tak pernah terlambat ataupun terlewat untuk memulakan sesuatu. So sebagai contoh, contoh kalau saya nak start something yang baru, okay, saya kena letak dekat saya punya mindset sebenarnya belum terlambat untuk saya start. Kadang-kadang kita terfikir kita nak buat something tu cakap alamak dah lambat lah, tak payahlah nak buat. Kita rasa macam dah terlewat, tapi sebenarnya tak. Okay, kalau kita nak start sesuatu tu, kita kena fikir kita tak pernah terlambat pun untuk bermula. Okay, sebab itu yang sebenarnya kita kena buat lah. Okay, macam saya sendiri okay, sebelum ni memang dah lama saya tak buat direct approach, tapi dah 2-3 minggu ni saya buat direct approach sorang-sorang lah. Tapi you tahulah bila buat sorang-sorang ni dia ada masa dia rasa nak buat, bila tengah nak buat tu rasa lemau, cakap okey lah tak cukup lah setakat ni je. Walaupun ada masanya kita boleh dapat lebih daripada 5 kontak, ada masanya kita tak dapat kontak langsung. Tapi kita rasa lemau, bila buat sorang-sorang ni rasa lemau lah. Okay, so this week kalau sesiapa yang ada planning nak buat direct approach, bolehlah kita plan buat sama-sama, buat satu tempat, kita just dapatkan kontak daripada situ je lah. Okay, so tapi kena ingat lah, kalau kita buat tu, kita nak start something tu, kita kena fikir kita tak pernah terlewat. So kita just buat je. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay. Tadi saya ada share beberapa tempat kita boleh direct approach, kan? Dekat kedai makan, dekat social media, dekat kedai makan, dekat masjid, kan? Saya rasa ada satu lagi tempat yang kita boleh direct approach, cuma dia agak busy sikit lah. Cuma kita boleh di stesen-stesen kereta api. Okay? Stesen-stesen kereta api kita boleh buat direct approach juga sebenarnya. Tapi Itulah nak tambah sikit, sebab sebelum ni saya buat direct approach dekat LRT station lah, dekat area PJ je lah.
So mungkin planning minggu ni saya nak pergi dekat KL Central. Okey. Saya nak share KL Central tu memang ramai orang. Tapi waktu peak hour dia, saya tak sure, peak hour dalam 5.30 lebih kurang macam tu kan. 5.30 tu kita memang tak boleh buat direct approach. Memang orang terlalu ramai masa tu, tapi orang terlalu kelang kabut masa tu. Tapi kalau kita nak buat direct approach dekat KL Central, kita kena buat sebelum peak hour tu. Maksudnya kalau 5.30 tu kita boleh buat pukul 4.30. Masa tu orang bit relax sikit. Dia bit relax, dia tak terkejar-kejar kereta api dia apa semua. Sebab kita kalau kita pergi KL Central pukul 5.30 sampai pukul 6.30 sampai pukul 7 tu lah, lebih kurang waktu macam tu. Memang orang semua dia akan berjalan ke tempat yang dia nak pergi dan kadang-kadang dia tak layan. Okay. So kita rasa kalau masa tu yang paling ramai dan kita akan rasa waktu tu paling sesuai buat. Tapi tak, sebenarnya dia masa tu sangat busy dan orang sangat kelang kabut dan orang memikirkan diri sendiri dia. Dia tak kisah orang lain dah pada masa tu. Alright. So itu mungkin saya boleh share. Tapi dia berbeza kalau dekat stesen-stesen yang lain. Stesen-stesen yang lain dia little bit okay sikit sebab biasanya dia dah sampai kat situ. Alright. So itulah saya boleh share sikit. Okay, next Hafizah. Kejap, Kudin kejap. Saya nak suruh Nas push Cing Kudin sikit. Saya. Okay. So untuk Kudin bukan coaching sangat lah sebab Kudin pun memang ada experience. Just tips sikit, lebih kurang lah tips sebab saya tahu Kudin ni dia memang effort dia ada, tapi cuma pelaksanaan tu dia kena ada body. Okay, dia kena ada orang yang sama-sama nak buat dengan dia. Benda tu memang boleh jadilah. Okay, so macam kalau kata sebab kita dalam sales ni, saya rasa pun kalau saya rasa KMU lah yang terutamanya kita antara yang terawal menggunakan sistem buddies. Okay, that's mean pergi appointment pun kita akan pergi berdua, pergi bertiga, pernah sampai berempat appointment tu kita pernah pergi kan. So sebelum AIA ke Intas buat sistem buddies ni, KMU dah amalkan dulu dah. So untuk Kudin just cari partner, mungkin dia sendiri boleh tengok okay, macam kalau bro apa kekuatan dia, saya ke apa kekuatan dia, so kita buat sama-sama. Alright, itu saja. Okay. Hafizah next. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ami ada Hafizah? Ada tadi dia suruh approve tadi. Itulah saya tak pasal, lepas tu dah tak ada kan. Dia kat luar sekejap. Okay, kita teruskan. Okay, saya teruskan dulu. Untuk target sampai Disember masih 150k lah. Lepas tu shortfall target masih sama 150. Lepas tu untuk target minggu ni dalam 16k, 16 ANC lah. So untuk planning aktiviti minggu ni saya lebih kepada calling lah sebab memang kat rumah je. Ami yang akan keluar. Lepas tu so banyak saya calling lah, banyak buat appointment melalui online lah. Lepas tu untuk tambah lagi satu tu survey kan. Survey tu saya melalui WhatsApp tu ataupun di rumah lah. Yang paling utama sekali WhatsApp lah. Okay, untuk planning posting social media ni mungkin dalam masa terdekat tapi bukan waktu sekarang lagi. Tips, saya tak ada tips. Saya minta tips ke orang lah. Itu saja. Okay, kita minta bro bagi tips dia bro. Ya, Assalamualaikum Hafizah. Okey, yang saya dengar kata biasa calling Normally calling macam kalau saya contoh biasa saya buat call memang untuk dari call ni memang
okey lah, saya memang by call ni normally daripada dulu saya belajar, memang saya call owner lah. Maknanya, yelah, tak kisahlah high network ni lah, sebab ni kalau by call ni, biasanya saya memang fokus untuk klien yang mana bagi saya yang kata dia as a yang buat bisnes sendiri lah. Okay, so daripada dulu memang saya memang buat call, sehingga kini lah sampai saya lagi buat call Okay, so apa yang saya boleh kongsi untuk yang tips tu, kalau call tu memang saya akan pilih mana yang orang kata yang kita nak call tu sesuai macam after kita mandi Biasa kalau setiap Isnin saya call, biasanya saya selalu buat dalam pukul 11 ke atas. Sebab biasanya macam kita meeting pagi sama je. Okay, so untuk Isnin sama ada pukul 11 ke atas ataupun lepas pukul 2 lah. Itu selalu saya buat call lah. Okay, lagi saya tekankan kalau untuk by call ni mana yang you pilih klien lah. Maknanya untuk prospek yang orang kata high network lah. Itu sajalah dari saya. Okay, ni yang memang saya buat, saya just share lah. Itu saja. Okay. Pada saya tambah sikit lah bro punya cakap tadi kan. Bro punya tips tu. Dia memanglah sebenarnya kalau kita nak ikutkan, kalau ikut logik dia, anytime pun kita boleh call. Okay, anytime kalau nak ikutkan sebenarnya. Cuma dia ada time-time yang memang susah lah klien nak angkat. Okay. So kalau macam Afizan ni, dia simple je sebenarnya untuk semua sekali lah. Waktu yang kita betul-betul tak boleh buat call, yang betul-betul, yang selain daripada tu boleh buat call, sesuai tak sesuai itu kita tengok pada kesesuaian kita sendiri dan keselesaan kita sendiri. Tapi waktu yang memang betul-betul tak boleh lah, yang memang betul-betul kita dah try lah, saya dah try bro, mungkin sebelum ni yang dan lain-lain sini. Yang paling luar tadi pun bro dia cakap sebenarnya, memang hari Isnin pagi kan, hari Isnin pagi memang kita tak dapat, susah nak buat call dan kita susah nak dapat appointment. Bukannya maksudnya saya cakap tak boleh buat call langsung dan tak boleh dapat appointment langsung, tak. Ada je boleh dapat appointment, tapi memang susah kita nak dapat. Isnin pagi dengan hari Jumaat petang, dua waktu ni memang susah kita nak buat call untuk kita dapat cakap dengan orang busy biasanya. Dan kalau kita nak set appointment waktu dua ni pun, waktu Isnin pagi dan Jumaat petang, agak susah kita nak secure appointment. Okay, so that's why setiap pagi Isnin dan petang Jumaat kita ada SPSG dan kita buat ozone. Sebab tu, itu adalah antara sebab tu lah. Jadi sebab memang kita tahu susah nak dapat appointment waktu tu. Okay, alright. Fiza ada kes minggu lepas tak jadi tak dapat close Dia cakap bulan depan pula. Allah. Sebenarnya lepas ni lah, lepas sharing tu esok tu dia cakap tahun depan. Lepas tu saya convince kata tahun depan tu lama sangat lah. Lepas tu dia ni lah mungkin dia tengok balik, lepas tu dia kata bulan depan pula. Tak itulah saya tak confirm lah bulan depan tu. Jadi tak dia apa legacy tu dia dia nak ambil basic dan saya hantar dua quotation lah kat dia kan, tapi dia nampak macam dia, sebab dia pun kerja assistant supervisor dekat kedai baju. Berapa dah close tu amount dia ANC dia 18 ANC 18 dengan 50 lah plan basic dengan legacy. So dia kata dia nak ambil yang bulan depan tu, dia nak ambil 50 dulu. Lepas tu dia macam dia fikir kalau macam lepas ni mungkin income dia naik, dia akan tambah polisi baru macam tu dah kot. Okay. Sebab kalau kita tengok 150 sebulan, 1,800 tahun, mana-mana plan, bukan mana-mana plan lah, kita ada idaman, protector dengan legacy beyond. 3 plan ni, mana-mana yang 1,800 tahun ke atas, 150 sebulan, kita akan dapat free sebulan sampai hujung bulan ni kan. So itu yang kalau kita boleh gunakan idea tu, right?
Okey, Ami ada nak share ke Mi? Ada Ami ke? Tak ada. 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 Apa Cik Kedai tak approve pun saya nak masuk dari tadi. Kesian kat saya. Tadi tu saya tak baca mesej. Saya tengah bercerita lah. Mi nak mesej aku suruh approve. Okey. Lepas tu sekarang dah tak ada lah. Ni ada ni, saya tengah request lagi ni kat lobby. Tak ada lah, mana ada. Tak ada. Dah terkeluar dah. Kena masuk balik kot. Okey, itu ada tak? Dah masuk. Tak ada. Tak ada apa. Kalau tak ada, tak apa. Saya Salah bilik ni Mi kau masuk. betul dah. Okey, cepat. Ingat kan? Okey, target masih setia dengan 150,000. Sebelum hujung tahun ni saya nak buat, insyaAllah. So shortfall ada lagi 149,400. Dah rezeki minggu lepas ada satu kes kecil, alhamdulillah. Lepas tu target minggu ni sebab balance lagi 9 minggu, 16,600 lah untuk minggu ni. So saya cuba push lah. Planning minggu ni sebenarnya dah ada buat perubahan sikit, macam apa yang bincang tu dengan Cik Kedai dengan Fizah tu, dah ada buat sikit ni, tapi tak fully lah, baru duk start. Okey, cumanya dari segi aktiviti dari segi aktiviti macam biasalah, saya DA macam biasalah. Itulah. Cumanya saya tak jumpa lagi yang okey. Saya ada jumpa beberapa owner bisnes lah minggu lepas. Sebab minggu lepas saya present minggu lepas sikit lah. Sebab saya tak tahu sebab apa. Sebab minggu lepas saya share 9 orang saja untuk minggu lepas. So dalam 9 orang ni, yang kualiti 1, 2, 3, 4 orang saja. So 4 orang ni still saya kena follow up, dan yang ni memang saya kata depa boleh ambil lagi lah, insyaAllah. Cuma kena jumpa dan convince lagi lah. Sebab ada yang kekangan yang dari segi bisnes baru nak build up, lepas tu buat tengah simpan untuk nak kahwin lah dalam masa terdekat. Dan yang ni saya bagi tahu, contoh-contoh saya bagi ni, klien prospek-prospek yang memang depa ni awal tu tak mau dengar tau. Depa ni memang tak mau dengar. Depa ni, tapi disebabkan saya guna abang minta tolong abang dengar sharing saya, sebab manager suruh saya buat presentation 1 hari 5 orang kita gitu lah. So minta tolong dengar, dan depa dengar. Bila depa dengar, depa tak okey tu kan, depa tak okey dia punya nak dengar tu, dan depa tanya macam-macam lepas tu. Itulah saya nampak benda tu sangat baguslah. So macam semalam ni saya ada appointment sepatutnya. Sabtu saya ada 2 appointment untuk closing lah. Tapi satu yang dekat Kepala Batas Penang tu, dia memang dia tak mau ambil lah. Dia tukar fikiran. Okey, yang kedua tu memang nak ambil tu tapi bila Zepi dia fact finding, rupanya dia tak nak duit. Jadi saya tak buat lah ke dia. Saya pun takut ya. Sebab dia part time. Bila dia part time, gaji dia pun tak apa nak stabil lah. Jadi saya tak buat lagi ke dia. Dan saya bagi masalah kat dia, kalau dia dah dia full time dekat tempat kerja tu dan ada kerja tetap yang bagus lah. So nanti dia maklum balik kat saya, nanti kita akan proceed untuk buat lah. Sebab itu sebab saya offer kat dia nak buat yang minimum punya kan. Dan dia pun okey. Dan dia memang nak buat. Saya pergi kat kedai tu dan nak close lah. Lepas tu bila kita fact find dulu awal tu, baru kita tahu kan pasal benda tu. Jadi tak apa, yang ni untuk ni lah, sebagai tanaman lah, nanti kita semai kemudian insyaAllah. Tu saja. Dia kerja part time apa? Apa? Dia part time tu dia kerja apa? Dia part time jaga ni lah, yang jaga kedai. Jaga kedai baju. Saya ingatkan dia full time. Itu selalu full time kat tu, dekat staff rate tu selalunya depa gaji antara 1,500 1,800. Kan? Jadi saya ingatkan dia full time awal tu, macam dia kata
saya duk ingat macam dia kata kat saya, dia full time kerja itu macam lama dah. Rupanya dia part time kat situ. Lepas tu tak okey lah. Jadi saya tak closing dia lagi lah. So saya turun dah rugilah, dah masa dah PT tu kan. Dah cancel dah dekat kepala batas. Jadi saya buat aktiviti. Saya continue, saya present lah. Tu yang saya kata ada satu pekerja kat situ lah. Dia tak mau dengar tau saya lah. Dia budak UKM. Dan dia saya tengok dia antara orang yang terpelajar lah, sebab dia UKM, dia first class tu. Dia tak payah banyak PTM balik. Jadi awal ni dia tak mau dengar tau. Tapi bila saya cerita kat dia pasal hibah, cerita pasal income protection, dia anak lelaki seorang kan. Bukan anak lelaki, anak paling sulung. Dan dia ada simpanan lebih kurang 8,000. Cumanya saya tak reti tau bukan tak reti sebab saya tak kuasai produk simpanan. Dia interest sampai dia kata kat saya, kalau saya tak simpanan saya dekat legacy ni, dia kata sebab dia tengok unjuran tu macam untung kan, berbaloi. Cumanya dia kata boleh tak dia tanya saya macam tu. Ni Asal nak ceritanya, Asal ni tak mau dengar tapi bila dia dengar, dia tanya macam-macam. Lepas tu saya kata untuk short term memang tak boleh sebab ni komitmen long term, saya kata gitu. Sebab dalam tempoh 2 tahun dia nak kahwin ataupun 3 tahun dia nak kahwin kan. Dia nak dapat balik return memang tak boleh untuk dalam legacy. Bila saya tunjuklah unjuran tu kat dia kan. Lepas tu saya beritahu lah kat dia. Saya kata ada satu produk yang bagus. Cumanya nanti ni saya maklum balik produk tu berapa ni lah. Dia kata okey macam tu lah. So nak tanya nanti lah cakap dia tentang ataupun siapa-siapa kat sini yang tahu pasal bukan, kalau kau ada cadangan lain yang saya boleh bagi dekat prospek tu berkaitan dengan benda tu lah. Tapi saya memang target nak masukkan dia dalam legacy lah. Sebab waktu saya buat quotation pun lebih kurang 19 ke 200 dia punya ni dia punya amount dia bayaran tu. Cumanya kalau dari segi idea yang dia nak kata dia nak ambil duit dari dekat ASB tu untuk nak tak dekat simpanan kita, itu saya tak ada idea lagi lah nak buat macam mana. Tapi concern saya memang saya nak suruh dia ada protection tu lah, sebab dia tak faham tau saya cerita kat dia macam mana parimi kewangan Islam tu kan. Kena ada bawah sekali tu protection tu, dia nampak lah benda tu. So ada idea lain macam mana saya nak handle objection orang macam ni. Ada kawan History yang Henry rezeki tu yang saya bagi tu tak okey rezeki tu bukan tak okey. Yang saya buat kat dia quotation tu, bila saya buat quotation kat dia, harga tahu bila tengok cash value bawah tu, saya tak tahu macam, tapi saya try buat dulu unjuran keuntungan tu macam tak baloi. Saya kata tapi saya buat depan dia lah. Saya kata tak apa, nanti saya dapat info balik later, nanti saya maklum balik kat dia macam tu lah. Sebab saya tengok unjuran lepas umur dia kan kena buat 5-10 ke apa tahun tu rezeki tu. Dia 5-10 dengan 10-20 ke? Dia 5-20 dengan 10-20. 5-20 dengan 10-20. 5-20 10. Saya buat 10-20. Lepas tu dia tengok unjuran keuntungan tu macam tak berbalik. Tak tahu kau ada bacaan macam lain, saya tak tahu kan benda tu. Tak apa, tu saya study kemudian lah. Nanti saya mahir, saya sharing balik dengan dia. Boleh, itu tak ada masalah pun. Tapi sebab saya nak concern nak buat hibah kat dia, tak apalah, benda ni saya follow up kemudian lah, insyaAllah. Yang kepala batas tu yang lecturer tu ke? Bukan. Yang ni saya dah approach main dekat dah appointment cancel. Lepas tu saya continue lah. Dapat dah tuan ni. Tahu tak, dengan dia saja duduk 2 jam. Tak, yang tak jadi nak ambil tu. Yang tak jadi nak ambil? Kat kepala batas tu tadi cakap semalam. Yang tak jadi tukar fikiran. Yang tu yang staff biasa je. Bukan yang lecturer tu lah. Bukan, lecturer tu nanti lah saya cerita kat dia boleh. Dia ni pelik sikit, bukan pelik sikit. Suami dia pelik sikit.
Nanti saya cerita kemudian. Apa Okey Mi. tengah keep lagi untuk set appointment dan ni. Dan apa nak tunggu dia approve lah pergi pejabat dah. Okey Mi, last week ada close satu kes kan? Ya. Boleh cerita macam mana dapat close kes tu? Close case tu lah. Okay, close case tu saya Linda. Okay. Saya direct approach lah. Saya direct approach pergi kedai-kedai kan. Sebelum ni kan saya nak jumpa owner business. Lepas tu apa yang berlaku, bila saya masuk nak tanya tuan kedai kan, semua tak mengaku. Walaupun tuan kedai tu ada dekat situ sekali. Jadi bila tak mengaku, saya dah saya kan nak cari owner kedai kan. Bila dia tak ada, saya keluar lepas tu bila saya tanya cik kedai, bos kata cik kedai kata lah ni anggap semua bos kan. Jadi saya pakai point tu lah. Saya cerita je, bos tak bos ke, pekerja ke, saya cerita dulu. Saya cerita benda yang kita nak cerita pasal hibah kan. Kan kita nak spread spread awareness kan. Dan satu kedai ni saya masuk ada ni lah yang saya close ni lah. So saya kata saya nak share pasal hibah takaful ataupun income protection. Saya kata gitu kat dia. So boleh tak? Dalam 5 minit 10 minit macam tu je. Lepas tu dia kata kami tengah buat kerja ni. Lepas tu saya kata sat lah, saya nak cerita sat lah. Dengar je. Kalau rasa idea ni bagus, boleh plan. Kalau rasa idea ni tak bagus, tak apa. Lupakan saja. Saya kata gitu bang. Dan dia kata okey lah man. So saya present. Sampailah dia mungkin dia dapat awareness tu kot. Dan dia kata saya bagi tu lah. Cik dia ada sebut bagi share sikit tu pasal ayat closing kan. Tanya ada pilihan jangan bagi dia kata tak mau kan. So kita bagi pilihan kat dia. So ada pilihan pertama Linda kalau jadi apa-apa hilang apa kekal kita bagi 10,000 ataupun kalau hilang apa kekal ataupun meninggal kita akan bagi 10,000 plus 1 juta. So nak pilih yang mana? Ikut hujung-hujung hati saya kata gitu. Lepas tu dia kata pilih yang 1 juta. Sebab apa nak pilih 1 juta saya kata? Adakah sebab saya saja nak pilih ataupun memang perlu? Dia kata memang perlu lah dia kata. Dengan kefahaman yang dia ada tu macam yang saya cerita tu dia kata dia perlulah. Lepas tu terus saya kata nak tak? Saya bantulah saya buat saya terus beritahu untuk umur ni RM50 sebulan dia kata gitu. Mampu ke tak mampu? Kalau tak mampu kita tak mampu, kalau mampu kita mampu. Saya kata gitu. Lepas tu dia kata boleh. Dan terus buat aku kat tu. Close on the spot alhamdulillah. Tapi kes kecil je lah. Beda nak rasa ni kan. Rasa semangat. Alhamdulillah. Okey. So Abang Sah coaching sikit. Ami. Okay, tahniah Mi. Dapat close on the spot. Alhamdulillah. So memang kalau ikutkan memang kita push kedai tu memang kita memang random je sebenarnya. Cuma kalau macam kebetulan kita akan dapat owner kedai tu memang alhamdulillah lah. Tapi memang apa-apa pun memang kita try je ni. Walaupun satu pun dia, walaupun dia staff pun kita share je. Kita tak tahu dia boleh spread awareness kan. So sambil tu kita bagi buyers business kita, so dia akan tahulah kat sini memang ada agent yang boleh share dia punya apa yang ilmu dia ada lah. Okay, itu je ni. Good luck ni. Alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama. Alright, terakhir sekali Masa kat Desi tak ada? Masa yang share. Saya yang share bang. Okay, target sampai Disember kami dah bincang lebih dalam 50k. Full target 47 lah, sebab 3,000 tu sebenarnya dah close, cuma dia pending underwriting lah. So hari ni nak ambil dia punya report dia, nak tengok apalah yang ia akan bagi balik lah. So target minggu ni lebih kurang dalam 20,000. Training aktiviti untuk minggu ni macam biasa kami akan buat direct approach tu memang insyaAllah kami akan buat lah. Nak kata setiap malam tu tak setiap malam lah, cuma
mungkin hari Selasa atau Khamis dengan Isnin. Biasanya kami maksudnya saya, Desi dengan Kak Seli lah daripada Al-Hadid. Kita orang bagi, kita orang akan buka dekat depan Maybank lah. So Maybank tu bagi ada flyers atau sharing je lah. Okay, training posting social media ni memang kami ada rencana nak buat. Macam minggu lepas hari Sabtu, saya ada buka ni boost dekat masjid lah. Itu pun sebenarnya ad hoc lah, kira last minute ada offer daripada AJK, daripada pihak masjid dekat ada reklaman, sebab kami ada macam dekat masjid tu ada macam untuk iklan. So kita orang ada bagi satu posting lah untuk flyers untuk dimasukkan dalam dia punya grup bawah masjid. So pihak masjid pun kebetulan dia kata kami ada nak buat boost hari Sabtu ni, kalau lapangan bolehlah join. Kita pun tengok harga pun tak mahal, so join lah. So alhamdulillah daripada booth tu dia punya crowd dia agak members. Itu banyak yang pension ataupun yang banyak kerja government. So dia orang memang banyaklah tanya apa benefit kan, apa pro and con untuk dalam takaful. So insyaAllah dia akan teruskan lagi sebab ada perancangan dengan pihak masjid. Dia orang nak buat satu macam one stop center, sebab daripada booth yang ada hari Sabtu tu, dia orang bercadang untuk jana ekonomi lah, maksudnya ada tempat-tempat yang mana boleh join tu, dia orang akan ada charge lah, maksudnya dia akan post iklankan dalam dia punya website lah. Tapi tu perancangan tu mungkin bulan 12 atau bulan 1 lah baru dia launch, sebab bulan 11 ni dia orang baru set up saja. So tips, kalau tip ni tak ada sebenarnya bos, kalau boleh share daripada kawan-kawan. Alright. Pok Cik ada, Pok Cik. Tak ada. Saya minta bro. Kucing Abang Sah. Okay, Assalamualaikum Abang. Okey, apa yang lihat, yang saya dengar Abang posisi, insyaAllah mana yang tadi kena apa ada waiting tu kita settle lah. Okey, sebab Abang Sah pun prospek pun memang kata klien pun klien yang masuk saya yang memang high net worth, jadi tak mustahil. Okey, and then banyak juga lagi DA kan, memang punya kekuatan lah pada pasal kat DC semua. So kat sini tak ada masalah kalau mana nak uruskan, nak settle semua lah. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Alright, so kolektif punya target pada minggu ni kita dapat 99,000. Okay, 99. So saya rasa 100,000 lah. Okay, so apa yang saya nak cakap kat sini ialah saya nak semua sekali bekerja keras pada minggu ni untuk kita buat 100,000 ni. Okay, capaikan juga. Okay, 100,000 ni dalam masa seminggu ni. Sebab ini sangat penting. Dan kita mesti kena capai benda ni. Alright. Dan jangan stop aktiviti. Sebab aktiviti hari ni membawa result kepada esok, membawa result kepada minggu depan, membawa result kepada bulan depan, dan membawa result kepada tahun depan. Jadi kalau once kita stop kita punya aktiviti, kita takkan ada result untuk esok, kita takkan ada result untuk minggu depan, kita takkan ada result minggu depan, bulan depan, dan kita takkan ada result tahun depan. Okay? So aktiviti sekarang untuk masa depan. Dia tak semestinya aktiviti itu untuk hari ini. Alright.
kalau kita stop aktiviti bulan 1, bulan 2 kemungkinan kita takkan ada kes. Okay, dan kemudian masuk bulan 3 kita akan ada Ramadan pada bulan 3 bulan depan, tahun depan 12 hari bulan 3 masuk Ramadan, makin susah kita nak dapat kes. Lepas tu raya, dan bila lagi kita nak start untuk tahun depan. Sedangkan tahun ni kita tak end dengan begitu baik. Alright, so kita try teruskan buat aktiviti semaksimum mungkin, kita dapatkan result terbaik kita pada tahun ini, dan kita akan teruskan momentum untuk tahun hadapan, bulan 1, bulan 2 dan seterusnya. Okay, so kalau kita stop aktiviti, result tu tak akan datang. Okay, result tak. Mungkin result ada close case, tapi bukan result yang kita mahukan. Itu je masalah dia. Okay, jangan salah anggap. Ada orang kata tak ada aktiviti, tapi ada juga case every month. Kita bukan nak case every month. Kita nak target yang you pledge to you achieve. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay, so kalau tak apa aktiviti yang berterusan, kita tak akan dapat target yang kita pledge. Okay, kita mungkin boleh dapat case. Saya tak cakap kita tak akan dapat case, tapi kalau setakat 1-2 kes yang kita dapat 5,000 sebulan, tak sampai 5,000 sebulan, kan, kita tak akan capai apa yang kita nak. Okay, so keep going on your activity, buat aktiviti, buat survey, suruh orang jawab survey form tu, apa platform pun tak ada masalah. Okay, tapi adakan aktiviti dekat luar bersama. Okay, macam Fudin cakap tadi, dia nak ajak kalau siapa-siapa yang nak buat bersama, pergi buat. Okay, malam pergi pacak dekat bank, pergi buat apa-apa yang patut, kan. Kita cari book yang kecil-kecil, kan, yang murah, yang free mungkin. Contoh macam Abang Sahar cakap tadi buat dekat masjid, harga murah. So kita boleh dapat macam tu. Kalau ada yang free kita pergi, kan. Kalau ada yang mahal sikit, tapi kalau kita mampu untuk pergi, untuk bayar, kalau mampu kita pergi, kan. So itu yang sepatutnya kita kena buat, full of activity, sales and recruit. Sebab kalau tak, kita tak akan dapat result tahun depan. Okay, hujung tahun ni pun tak akan jadi bagus, dan tahun depan pun kita tak akan ada result, dan kita akan keep struggle sampai bila-bila. Kita akan keep struggle sampai bila-bila dengan result. Okay, so 99,000 atau 100,000 saya harap kita akan jadi kenyataan pada hari ini. Okay, so saya rasa itu saja. Ada apa-apa persoalan tak sebelum saya tutup meeting ni? Tak ada. So kalau tak ada, saya tutup meeting ni. Kita jumpa hari Rabu, kita ada district meet di Intel HQ, ada district meet, dan kita boleh tunggu berita kemungkinan kita akan ada mini iBoss pada minggu ni di showroom kereta tu. Salah seorang agency manager kita, Izzuan Effendi, akan keluar kereta. Kita akan buat mini iBoss di showroom tu. Okay, di showroom kita punya imtiaz recruitment Esco dah pergi survey dah tempat tu apa semualah. Cuma date tu saya tak sure macam mana, mungkin bertukar-tukar date, saya tak sure lah. Date asalnya sebenarnya hari Sabtu 11 hari bulan, tapi tak tiba-tiba diorang nak tukar hari. I'm not sure, kita tunggu je. Okay, kita tunggu sahaja. So salah seorang sahabat kita akan keluar kereta pada minggu ni, insyaAllah. Okay, dan lain-lain macam biasa kita hari Jumaat kita berjumpa hari di office kita lah, di KMU Arena. Alright, so saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos. Terima kasih semua. Cakap ni, start cakap ni. Start je, boleh. Boleh. Apa contoh lah ni relevan tak kalau contoh kita, kan bila kita bagi salam tu kan ada 3-4 orang contoh kita tak tahu yang mana owner ataupun yang mana yang pekerja. Jadi kita nak share tu macam mana? Share je lah kat tiga-tiga, apa masalah ni? Ui, macam tu? Share je lah kat tiga-tiga, boleh je. Tapi saya rasa macam mereka takkan fokus kan mereka duduk tengah sembang apa semua. Tak apa lah, tak apa. Dapatkan share. Kalau macam tu, kita dapatkan sharing untuk tiga-tiga. Lepas tu dapatkan kontak tiga-tiga. Lepas tu kita kontak balik.
Boleh try. Sebab kalau kita tak tahu mana-mana, tapi nanti masa bila kita present tu, bila dah kita tengah present tu, kita akan dapat detect mana satu owner, mana satu pekerja. Kan? Okay. Kalau teknik satu lagi, kalau contoh kan owner, kalau dia owner tak apa, you bagi je kad. Tapi kita akan minta nombor dia tak bagi. Adakah kita nak biar saja ataupun kita macam mana? Ada kaedah dia? Jarang sebenarnya lah kan. Sebenarnya jarang orang tak bagi nombor ni. Kalau kita dah kat depan-depan macam tu. Lain lah kalau kita dekat Facebook apa, susah lah orang nak bagi nombor juga kan. Okay. Tapi kalau dah depan-depan tu, biasanya dia akan bagi nombor. So dia terbabit dengan trust. Dia trust kita ke tak kan. Itu dia. Kalau dia trust kita, dia akan bagi nombor lah. Kalau dia tak bagi nombor tu, dia tak trust. Tapi tak semestinya tak trust, dia tak bagi nombor. Kadang-kadang kalau dia tak bagi nombor tu, maksudnya dia memang nak tutup pintu terus lah. Dia tak nak kan. So memang kalau kadang-kadang kita rasa kita macam boleh lagi apa semua kan, tapi tak apa kan. Kalau dia tak bagi nombor, maksudnya kita anggap dia memang betul-betul tak nak. Tapi kita cubalah. Sebab kadang-kadang kita minta kali pertama memang orang tu tak nak bagi betul-betul kan. So tapi tak apalah, nanti kita bila dia tak bagi nombor, kita dah cuba sedaya upaya, kita tak bagi juga. So kita biarkan dia. Tapi nanti in future kita boleh pergi lagi kedai dia. Just tegur-tegur apa semua kan. Nak bagi dia trust tu kan. Biasa lah tu. Okay, alright. Okay, tu je. Apa nanti? Okay, saya nak bagi saya nak bagi link. Oh ni ya. Okay. Afiza dah register semua training bulan ni ke? Dah register. Semua tu maksudnya EAT tu dah lah 17 bulan. Selain tu pada tu apa dia lagi? Yang lain-lain yang ni? Tak apa semua, fast start semua online kan? Fast start apa? Fast start pula Tak ingat tu. Itulah yang training 2 kali sebulan tu. Ni yang ada 4 kali ni. AEA ni ada mantu ni. Life stage of need analysis, life stage of 101, 102 kan. Lepas tu critical illness dialogue. Lepas tu the essential of nomination. Ada 4 training bulan ni. 4 tu wajib masuk tu? Ni wajib masuk ni. Sekejap saya bagi. Itu nak tengok kat mana tu? Saya ada bagi tu tadi dekat grup All Star tu. Tak apa saya bagi sekali. Okay. Cuba tengok sekarang. Saya ada bagi, baru dia bagi. Yang penting ada 4 training tu, ingat betul. Yang mantu tu. Okay. Critical illness tu tak enroll lagi yang tu. Enroll sekejap lagi ni, lepas tu masuk dalam kalender. Tak tahu. Bulan tak ada. Satu lagi Cik Kadir. Kan dia dah kata dia ada. Dia dah ada dah. Oh, saya dah ada dah mendekat dengan hibah. Kan ambil dengan mana kawasan dengan EA. Ada ramai ke orang ni ambil EA tau. Tak tahu dia tak perlu. Lepas tu okey tak apa bang. Dah ada dah bagus. Lepas tu dia selalunya dia kan kita tu ambil yang minimum 350,000. Dengan Prudential ambil 250,000. Kita tak lah kata dia ambil produk yang warisan tu kan. Produk yang hibah tu. Adakah kita nak next ataupun kita cuba untuk present juga ke dia? Kalau kita rasa dia ada duit lagi, kita cuba present. Tunjuk dia gambar yang sejuta tu. Okey. Banyak ke sejuta ni kan? Yang gambar yang saya bagi tu kan? Banyak ke sejuta? Rasa-rasa banyak ke? Kan? Cuba kita bagi 10 tahun. Kan? 350,000 bagi 10 tahun. Kalau kita bagi wife kita seorang 35,000. 35,000 bahagi 12 kan. Okey, 35,000 bahagi dengan 12, kita boleh cakap dia sebulan 2,900. Cukup tak kalau dengan wife kita nak survive dengan anak-anak sekali? Okey. Kalau tak cukup, kena tambah. Dia macam tu. Okey, alright. Okey, cun. Okey, boleh faham. Padu. InsyaAllah. Saya feel gagal minggu lepas nak dapatkan 15 presentation. Ni saya carry forward. Nak buat juga insyaAllah. Kata yang apa ni, lecturer. Bukan lecturer tu. Apa tu yang itu hari kata yang nak jumpa balik tu. Yang kata nak masuk apa nama ni, yang tanya pasal rezeki tu ya, yang dia kata ada sakit tu apa.
Kau kata ada ada dia ada Oh ni sakit. Tokai Ayam. Dah saya tak pergi. Kan hari tu saya balik terus. Yang malam tu. Oh, balik tu. Oh. Saya balik terus. Apa yang jemput Fiza awal lupa lah. 8637U. Fiza dah isi lah saya punya. Oh, yang tu tak jumpa lagi Tak jumpa lagi. Tapi ada potensi insya-Allah yang tu. Cuma depa kan dah pada pagi sampai petang tu. Kalau nak jumpa dia untuk buat presentation ni, saya kena jumpa dah Jumaat. Baru Jumaat je ada pencuti. Yang tadi tu cakap tu, yang part time tu. Part time gaji dia berapa? Kok ni dia keluar you pun tahu. Tapi dia ni duk jaga ayah dia. Ayah dia sakit. Tak kerja. Lah ni dia duk jaga ayah dia. Saya pun fikir agak untuk rekrut. Tapi saya tak tahu je dah. Saya takut sakit dia. Kan dia seorang. Dia anak perempuan. Dia anak tunggal. Dia jaga ayah dia. Faham tak? Saya fake pandang tu. Lepas tu cuma tak tahu nak kalau ada yang boleh tepat, kita boleh convince dia untuk dia masuk. Kan dengan training lah nanti kalau dia nak masuk Elite Pro ni kan agak sibuk juga kan. Kalau ni okey, kalau ada ayat yang ni saya boleh pergi cakap ke dia. Cakap dia suruh dia masuk je lah sebab dia punya income pun tak menentu kan kat situ kan. Tapi dia ni macam pemalu gila dia ni pemalu. Dia tak tahulah kan pemalu kok dia ada benda lain yang dia tersimpan lagi. Awal lah ni saya jumpa dia 2 kali dah ni, dia ni pemalu tapi boleh lah nak try. Tanya dia. Macam mana? Sebab lagi pun dia adik-beradik. Lepas tu mak dia tak ada, dia cakap jangan cakap pasal Elite Pro terus. Cakap je pasal buat Elite Light tu part time dulu. Okey. Kan? Close je dia. Dia nak masuk close tapi cakap dengan dia boleh tak? Jom kita cakap AIA boleh bagi 500 minimum sebulan. At least boleh bayar benda ni. Kan? Elite Light. Elite Light minimum 500 tapi itu minimum 500 boleh dapat tinggi lagi. Kan? Nanti kita training lah apa semua. Sebab kalau dia nak ambil kan, kita ambil je. Kan? Dia dah betul-betul nak ambil, kita ambil je. Nanti kita kontrol macam mana kita tengok. Suruh dia buat part time dengan kita ke apa ke. Suruh dia leadkan dia lah untuk bayar ke apa. Sebab kalau dia nak ambil, kita tak close dia, tiba-tiba dia mati, terasa kita. Tok cakap dia tahu tak? Dia nak banyak pun tak ada duit main. Oh ya ke? Tu yang Habis tu saya terus. Bukannya saya bukannya terus tolak dia. Saya cuma nasihatkan dia, tak apa. Nanti kalau kau bukan saya kata dah condition tu, saya kata agak kau gaji masuk bila? Tak tentu sebab dia gaji hari, dia part time gaji hari, dia ganti awal macam tu. Lepas tu dia pun tak tentu. Lepas tu dia kata boleh kalau nak ada duit pun bulan 12 ni. Sebab saya dia kata bulan 12. Lepas tu saya kata okey, loan ni agak-agak kau bila duit ada untuk kau nak bayar takafu ni. Saya kata tu. Kalau kau nak sign up. Lepas tu dia kata agak-agak bila bulan puasa lagi 2 minggu, adakah lagi seminggu, saya tanya dia macam tu. Lepas tu dia macam tak ni. Lagi sebulan ataupun hujung bulan ni ada, boleh hujung bulan ni ada duit. Dia tak tentu. Kalau hujung bulan 12 boleh. Sebab kan hujung bulan 12 tu dia kata dia akan ada banyak masa lah untuk dia bekerja. Akan ada duit lah sebab dia buat pameran puak dia kata tu kat bawah tu. Jadi dia akan jaga. Dia akan ada duit lah dia kata tu lah. Tu baru pameran tu. Kalau nanti bulan tu tak ada pameran, apa tak boleh jadi orang lah. Tapi tak apalah. Kalau dia okey, boleh pergi ni. Ada potensi kat tu sebenarnya. Sebab dia keluar you. Saya kata lah dia keluar you. Dah lah, kalau macam tu potong cakap kat dia jadi ejen je. Okey, So buat part time dulu. Lepas tu nanti masa dia dengan kita, nanti kita ketuk masuk Elite Pro. Okey. Boleh, tak ada masalah tu. Kita tak tahu kalau dia tak boleh nak masuk, tapi family member dia, sepupu saudara mara dia kaya-kaya ke, kita tak tahu. Betul. Itu setuju. Boleh. Apa dia tu? Nama dia Marin. Tapi dia okey lah, cuma tu je. Cuma dia ada segi kewangan. Lepas tu kita kata dia kata kalau nak sign up ni saya kena buat bayaran. Sebab dia kata bayar macam mana, kena bayar cash lah. Ada semua pakai debit card. Nanti dia akan ambil ni, dia akan tarik. Tapi dia kena tarik 2 bulan tu, saya kata tu. Ada tak duit lebih kurang RM100, dia kata tu. Kalau buat loan masalah ni memang duit tak ada, dia kata tu.
Tu yang kalau tak ada boleh takut. Umur berapa? Ha? Umur. 12 tahun. 12 tahun. Oh, tua daripada awak lagi. Ha, 12 hari. Tu saya kata dia keluar you dia keluar you, lepas tu dia kalau tak salah dia keluar you, saya tengok dia punya maklumat dia. Boleh ni sebab kalau dia lagi satu yang kemarin yang saya jumpa tu, yang budak sains tu, yang UKM tu, yang tu pun boleh. Kalau Cik Kadir, kalau saya set dengan dia ke untuk BOP ke mini BOP, saya rasa mesti dia masuk. Saya rasa lah. Sebab dia UKM, dia jaga kedai KDAFC lah ni. Dia budak cerdik, first class UKM. Dia tak banyak PTPTN. Padu. Mau saya set dengan ni lah, Cik Kadir. Pakai Zoom ke team ke? Boleh. Okey. Nanti kita set. Boleh minggu ni lah kita set nanti. Nanti saya bagi date kejap lagi petang sikit nanti. Okey, cud. Clear. Sebab ni dia buat part time. Lepas tu dia cara dia ni, dia nak sulung. Lepas tu dia tanggungan kereta dia tak ni, sebab dia ambil duit tok dia, bayar loan punya kereta tu full. Lepas tu lah ni dia bayar kat tok dia aja. Macam tu dia tak interest sikit lah. Dia segi kewangan nampak dia cerdik. Boleh. Okey. Nanti Cik Kadir beritahu. Kita ejah pergi jadi. Mana tahu boleh dapat kan rezeki. Alright, tak apa. Tak apalah, kita gerak dulu. Okey. Okey. Kadir, doa. Hari ni saya nak buat presentation. Saya akan buat ni. Awak punya Johan baju tu tak ada kontak ke? Oh, dah ni. Saya dah dah tu. Cuma dia tak kontak ikut. Okey. Tapi saya pakai baju warna biru dah ni. Sama. Awak ada plan turun KL ke? Tak ada. Ada. Bila? Saya rasa hujung bulan ni kot. Hujung bulan. Okey. Saya tak mau turun ni. Saya nak set up dulu, susun appointment sana. Saya pergi. Sebab kalau saya pergi, saya baru nak pergi cari orang, apa kan macam tak baloi ya. Memang. Tapi saya nak susun dulu. Biar ada secure sikit kan. Boleh. Okey, Cik Kadir. InsyaAllah, Cik Kadir. Okey. Doakan, Cik Kadir. Okey, ngam. Amin. Baik. Komite. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasal dah simple. Ni abang nak beritahu kat sayang. Abang buat lagi padu semalam.